alhamdulillahilladzi farada 'alaina ta'allumal 'ilmi walladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Salatan wassalaman daimain mutalazimain ala nabiyyina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair ya arhamar rahimin. Hadirin hadirat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah, senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa dicintai dan disayangi dan serta dirindui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada al-fadhil pengurusi majlis, yang tak dilupakan juga kepada pengurusi surau dan juga ahli terkuasa, ashabul fadil, tuan imam, tuan Bilal, ya, pegawai-pegawai surau, seterusnya hadirin dan hadirat, mukminin dan mukminat. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dituliskan pada waktu dan tanggal sekian kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merancang, alhamdulillah Allah menentukan. Mudah-mudahan perancangan ini adalah perancangan yang terbaik insyaallah, dan direstui dan juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kerana sudi mengundang saya daripada Pulau Pinang. Ya, alhamdulillah sampai juga ya ke sini. Walaupun dijangkau tadi takut sampai dah. Tapi alhamdulillah teknologi ada. Dia pun send my maps tu, tak ikut satu dan akan lima insya-Allah. Alhamdulillah. Tuan-tuan sekalian, ya, dan mudah-mudahanlah program sebegini akan mendapatkan manfaat dan juga sedikit ilmu, dan juga yang lebih penting adalah iman kita kepada Allah dan juga iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkebetulan kita masih lagi ya di dalam suasana atau dikatakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahanlah dengan hadirnya bulan Maulid Rasul ini menambahkan lagi cinta kita kepada Rasulullah insyaallah. Bukan hanya bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan selain daripada Maulid Nabi pun kita sentiasa ingatkan kepada Allah, ingatan kita kepada Allah dan juga keingatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Saudara sekalian, sebagai singkat bukan ceramah, sebagai satu tazkirah, ya, sebagai satu peringatan terutama untuk diri saya dan juga tuan-tuan sekalian, ya, sebagai orang kata sebagai tanggungjawab sebagai seorang Islam, memperingati antara kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini adalah seperti orang kata peringatan ibrah, dan mungkin semuanya semuanya tak betul, ada yang tak betul, maka tuan-tuan boleh tegur saya, tuan-tuan boleh tegur, boleh nasihatkan saya, kerana inilah antara tanggungjawab kita, ad-dinun nasihat, sama-sama kita memperingati antara kita sesama kita insya-Allah. Baik, saya nak mulakan dengan satu kisah yang mana satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi didatangi oleh seorang badui. Tuan-tuan kenal kan badui kan? Tuan-tuan haji yang biasa pergi ke Mekah, ke Madinah, ke negara Arab, kenallah badui ni. Biasa badui ni dia akan hidup, dia akan tinggalnya di tanah-tanah di padang-padang pasir, ya. Hidup mereka ni biasanya berpindah randah, biasa bela kambing, bela diri, bela unta dan sebagainya. Dan badui ni sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arab kalau kita orang Arab kampung lah. Kalau kita kampung, orang kampung. Ya. Baik. Apabila dia datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah?" Dia tanya. "Wahai Rasulullah, bila berlaku kiamat?" Dia tanya Nabi. Tuan-tuan, soalan ni agak kalau kawan kita tanya kita nak buat apa? Kita pergi penampak terus dia. Bagi terus, kalau dia jenis silat bagi terus. Cekak lah. Kalau jenis siku 12 bagi terus, 12 13 siku bagi terus. Pasal apa? Hang ku ajak noh, tanya satu soalan yang tak masuk akal. Tapi badui ni dia nak tanya, dia nak tahu, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, bila berlaku kiamat? Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan macam kita bagi terus. Nabi tak. Nabi berhikmah, ya. Nabi menjawab soalan dia dengan berhikmah. Nabi tak jawab soalan dia, Nabi tanya dia balik. Kamu ni hidup tanya tentang mata sa'ah.
Kamu tanya tentang bilakah berlakunya kiamat, bilakah tanggalnya berlakunya kiamat, tetapi masalah sekarang adalah apakah persediaan kamu? Apakah persediaan kamu untuk kamu nak menghadapi yaumul qiyamah tu? Duk tanya bila. Tapi masalahnya apakah kita yang kita dah get ready, yang kita nak jadikan sebagai bekal kita. Ya Allah kata wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Betul? Allah katakan wa tazawwadu, buat bekal lah, ambil bekal lah. Dan sebaik bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tanya dia balik. Apabila Nabi SAW tanya dia balik, apakah persediaan dia nak menghadapi yaumul qiyamah, maka dia pun selamba roh je. Maka dia pun selamba menjawab soalan Nabi SAW dan dia kata, ya Rasulullah, tidak ada apa ya Rasulullah, saya ni biasa-biasa saja. Ya, saya ni solat sunat biasa, puasa sunat pun biasa, tak macam orang lain pulun ibadah. Tapi saya ni badui ni biasalah. Biasa. Tapi dia kata ada dua perkara yang luar biasa dalam diri dia. Ya. Dua benda ni dia pegang betul-betul dalam diri, dalam hidup dia. Yang pertama dia kata dia cintakan Allah. Yang kedua adalah dia cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua benda ni tuan-tuan sekalian, Nabi SAW dengar saja jawapan daripada Arab kampung. SPM pun tak ada, SRP lagi tak ada. Universiti lagi tidak. Ya, maka Nabi kata al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan dibangkitkan dengan siapakah yang dia cinta. Ada riwayat mengatakan anta ma'a man ahbabta. Engkau akan dibangkitkan bersama dengan siapa? Orang ataupun siapa yang engkau cinta, yang engkau sayang, yang engkau rindu. Badui tadi dia kata dia cintakan Allah. Dia kata cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti kata yang lain, Allah akan beri rahmat kepada dia dan Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah akan memberi syafaat pertolongan apabila dibangkitkan di pada mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dua benda ni syarat utama nak ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Cintakan Allah dan cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita susun selepas tu cintakan kepada mak ayah kita, cintakan suami isteri kita, cintakan anak pinak kita, cintakan jiran tetangga dan sebagainya. Tetapi jangan lupa tuan-tuan, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah adalah syarat utama untuk ke syurga Allah, syarat utama untuk mendapatkan rahmat Allah, syarat utama untuk mendapatkan syafaatul kubra ataupun syafaatul uzma yang hanya ada pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dan para rasul mempunyai satu tali hayat, satu doa yang paling mustajab. Setiap nabi dan rasul semua ada. Tetapi semua nabi dan rasul telah menggunakan doa ataupun tali hayat tersebut. Ada nabi yang mendoakan celaka untuk umat dia, maka Allah turunkan bala. Tetapi berbeza dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak guna tuan-tuan. Nabi tak gunakan doa ataupun doa yang paling mustajab tersebut. Nabi nak simpan untuk kita apabila kita dibangkitkan di hadapan Allah di pada mahsyar. Nabi nak mohon kepada Allah, Nabi nak syafaatkan umat Nabi yang layak mendapat syafaatul uzma ataupun syafaatul kubra, dimasukkan syurga tanpa hisab bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita pergi satu-satu. Badui tadi dikata yang pertama adalah cintakan Allah. Baik. Antara lain adalah sebagaimana kita kata hablum minallah. Jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kadang-kadang manusia ni tuan-tuan sekalian, dia tak jaga hubungan dengan Allah pasal apa? Pasal banyak dosa. Pasal banyak dosa. Pasal banyak maksiat dan derhaka dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa kepada Allah. Apabila dia lupa kepada Allah, Allah lupa kepada dia. Dia ingat kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, sentiasa ingat kepada kita. Tuan-tuan sekalian, makanya apabila dosa tu dah banyak ataupun kesalahan tu dah biasa dilakukan, maka sudah tentulah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tak dekat tuan-tuan.
Jauh. Pasal apa? Titik-titik noda dah dot tu dah di apa, dah dicap satu ke dalam hati kita. Apabila dah cap banyak sangat, terlalu banyak, sampai ribu-ribu, sampai juta-juta noda-noda tersebut, maka hati kita gelap kita. Hati kita menjadi tidak terang, hati kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tuan-tuan sekalian, antaranya adalah kita sentiasa istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah syarat utama nak masuk syurga, kena pastikan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beruntung menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi SAW tak sama seperti umat yang dulu, tuan-tuan. Pasal apa tak sama? Umat dulu, tuan-tuan, antara tanda, cara ataupun tanda Allah nak terima taubat mereka adalah bunuh diri. Baru Allah terima taubat mereka. Tetapi umat Nabi Muhammad SAW cukup dengan istighfar kepada Allah untuk dosa yang kecil dan juga taubatan nasuha, taubat betul-betul di atas dosa besar yang dilakukan, insya-Allah Allah akan terima taubat kita, melainkan syirik kepada Allah, wal a'yadu billah min dzalik. Makanya Nabi SAW, walaupun Nabi SAW tuan-tuan sekalian dah dijamin syurga oleh Allah SWT, tetap Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap Nabi beribadah kepada Allah siang dan malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sembahyang, Nabi solat sampai bekak kaki kan. Tengok. Nabi solat sampai bekak kaki, sampai Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, engkau dah dijamin syurga ya Rasulullah, tapi pasal apa masih sembahyang sampai bekak kaki ya Rasulullah?" Nabi kata apa? "Afala an akuna minasyakirin." Tak bolehkah aku nak menjadi orang yang bersyukur? Walaupun dah dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Nabi sembahyang, Nabi solat sampai bengkok kaki.